الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير ودعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أمين أمين يا رب العالمين. أحبابنا في الله، syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Penawar Bagi Hati yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Indonesi Al-Mandili, salah seorang ulama Tanah Jawi kita di Makkah Al-Mukarramah, yang insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke-14. Muka surat yang ke-14. Last sekali kita baca muka surat 13 tu bawah sekali, 26 hari bulan 10. Bulan 11 minta maaf tak boleh hadir kerana menunaikan umrah di Tanah Haramain Syarifain, dan bulan ni kita sambung balik insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kami syukur banyak-banyak masa pergi ke Mekah baru ni. Kira rombongan yang saya tu bertolak balik hari ni, esok tu yang banjir besar tu, yang kena di Jeddah tu kan. Nasib baik. Kalau tak ke pakai dia buat kemah pula di tepi airport. Panjang cerita pula, nak balik bila pun tak tahu. Jadi alhamdulillah, bima qadarallahu alaina, apa yang Allah Taala takdir itu yang terbaik dah lah, insya-Allah. Baik tuan-tuan mati Allah sekalian, kita masuk muka surat 14, kita masuk pada fasal yang baru. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Tarik bawah sikit. Tahu apa nak dengar? Nak tarik bawah sikit tu. Tahu ni okey? Dengar? Kalau kita tarik yang ni tak boleh, nak hat tinggi, hat volume tu. Volume cakap tu. Baik tuan-tuan mati Allah sekalian, fasal yang keempat pada menyatakan perut. Perut pula dah. Ni pasal apa ni? Ni di antara anggota tubuh badan yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita jaga. Dan ni jugalah di antara punca-punca dosa dan kemaksiatan itu berlaku pun mai daripada bahagian perut. Nanti kita akan cerita. Kita dah bahas dah sebelum ni, ada anggota-anggota yang buat kemaksiatan, mata, lidah dan sebagainya. Akan tetapi yang ni kita tajuk bab perut pula. InsyaAllah tuan-tuan. Nampak adik kita duduk mengapai Quran ke apa tu? Ngapai Quran Ngapai Quran ke? Ke mengulang? Ngapai? Bagus insya-Allah. Moga cepat hafal Quran, habis Quran, khatam Quran insya-Allah. Amin. InsyaAllah hafal bagus dan kena jaga juga insyaAllah. Baik. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ketahui olehmu, pengarang kitab kata, ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama, dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Okey. Jadi di sini pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Mandili mengatakan bahawasanya Allah bagi kepada nikmat. Ketahuilah. Fa'lam. Kena tahu sungguh-sungguh, kena faham sungguh-sungguh. Hak perut yang Allah Taala bagi lah ni adalah nikmat yang Allah Taala bagi. Yang mana perut ini boleh kita guna dan boleh kita dapat faedah daripada perut ini. Satunya faedah yang bangsa, kita telah sebut sebelum ni, bangsa yang ni jenis
Ugama. Jenis bangsa ugama. Bangsa ugama ni apa dia? Yakni bangsa faedah itu merujuk kepada akhirat. Pada awal perbahasan dulu buh juga, tapi bangsa akhirah. Yang ni dia sebut bangsa ugama. Bangsa ugama ni apa dia? Jenis faedah yang kembali kepada akhirat. Dan beberapa faedah yang bangsa dunia, yang mana dunia pun ada faedahnya juga daripada perut ni. Apa dia? Ada pun faedahnya yang bangsa ugama. Dan kelebihan ataupun faedah perut ini yang mana boleh kita gunakan bagi mendapat kebaikan di akhirat kelak. Maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Daripada makanan ini akan terhasillah yang dikatakan benda-benda lain pula dalam tubuh badan kita, di antaranya darah. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, orang tua-tua kita selalu sebut, cari makan, cari elok-elok, takut esok ni duk jadi berdarah daging dalam badan tu. Bahasa tu dengar lah. Tu. Kalau kita pergi cari yang jenis pakar pemakanan ke pakar hak jenis bidang tu, dia pun boleh cerita lah. Makan ni, hak satu makan ni dia terbit berapa jenis vitamin, berapa jenis mineral, dia pun boleh cerita lah. Kita tak erti cerita tajuk tu. Dia pergi cerita tajuk tu pula ke? Panjang cerita. Jadi boleh daripada badan kita tu dapat vitamin A, vitamin C, hak ni, apa bela apa semua tu. Dan juga boleh melangsungkan yang dikatakan zuriat kita dan sebagainya. Sebab tu minta maaf bahasa, ni bukan nak ni apa. Kadang-kadang sengah tu depa hak jenis-jenis orang kata apa zuriat dan sebagainya ni, orang kita cukup pandai tajuk ni. Kalau kata di stadium tu pakai duk jual ubat minyak, apa pakai duk keliling tu paling ramai tang tu. No? Hak minyak lain dia tak keliling, hak minyak jenis tu pakai duk keliling penuh. Hak keliling tu pula semua Allahu Akbar. Muah hak kita kata hak habis-habis ni dah. Gagah juga duk keliling pergi tengok tu. Tu heran kita. Tongkat Ali, Allah, duk di kedai, duk pesan hak tu. Sampai umur 79 duk pesan hak tu. Tak tahulah. Macam-macam. Ada sengahnya pula yang berkaitan dengan minta maaf dengan bahasanya ayat mani ni, sampai ada yang dianjurkan makan beberapa benda, di antaranya bawang putih dan sebagainya. Wallahu alam. Itu atas dasar pengalaman ataupun kita katakan petua orang tua-tua. Itu pun tak ada masalah. Maka pemakanan itu juga menjadi faktor kepada boleh tak boleh. Sebab tu di antara kalau kata dalam perubatan ni pun, antara faktor pemakanan ni juga, minta maaf, ada beberapa benda yang makan menyebabkan payah berhasil boleh anak, menurut beberapa kajian pun ada juga. Bima qadarallah alaina, apa pun Allah Ta'ala takdir. Cerita takdir ni kita tak sadut cerita lah tu. Cerita takdir ni tak makan apa pun boleh anak cerita. Cerita takdir ni, tapi maksud kata atas dasar pengalaman manusia dan kajian manusia tu. Tapi bukan nak kata orang-orang lah ni bukan ramai mana. Dia tak macam orang dulu. Orang dulu ni kalau kata bawah 10 tu kira lekeh. Orang dulu. Tapi orang lah ni Allahu Akbar. Bukan nak kata siapa-siapa, saya pun. Berapa orang Ustaz? 3. Allah 3. Orang tua-tua kalau dengar Allah 3, baru 3. Tu. Orang dulu-dulu dah, orang dulu-dulu pemakanan depa dan sebagainya depa jaga elok-elok. Baik, itu bangsa kepada akhirat yang kita boleh zuriat itu pahala. Minta maaf juga dengan bahasanya. Para sahabat ni sampai heran dalam tajuk bab zuriat ni. Para sahabat ni sampai heran. Apa dia? Nabi kata apa? Sesungguhnya seseorang isteri yang melayan suami dia ataupun suami yang melayani isteri dia, itu adalah sedekah. Para sahabat jadi heran, ya Rasulullah, takkan tajuk hak tu pun jadi sedekah? Nabi kalih jawab tu lagu mana? Kalaulah suami isteri ni tak melaksanakan yang dikatakan tanggungjawab batin itu, katakanlah suami ni pergi cari jalan haram, isteri ni pergi jalan haram, bukankah itu jadi haram? Jadi sahabat kata apa? Oh, kalau duk pergi cari hak jenis ni jadi haram, maka duk ambil hak halal ni yang elok, nikah dengan cara elok dan sebagainya ni adalah
halal dan pahala. Sampai takat tu. Sampai takat tu Islam ambil berat sampai tajuk-tajuk tu. Minta maaf bahasa. Baru ni saya dengar satu orang tok guru daripada Fatani. Saya lupa dah nama tok guru tu. InsyaAllah dalam bulan 1 bulan 2 macam nak ziarah beliau juga, insyaAllah nak ke sana. Apa yang beliau ajak, tuan-tuan? Beliau ajak adab melakukan hubungan suami isteri daripada awal sampai habis. Allah. Dia ajak ni, tuan-tuan, dalam kuliah dia ajak daripada awal sampai habis. Dia kata apa? Tak ada satu agama yang boleh ajak sampai taratu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Islam sahaja. Sepatutnya dalam kitab-kitab ni tak perlu abang ajak lagu mana, nak mula lagu mana, daripada mana ke mana, tak perlu ajak. Nak mula tu tang mana, kucup dan sebagainya, tak perlu ajak. Mana tu manusia, bukan takat manusia. Lembu takat-takat la ni pun tak buat kusuh kahwin. Takat-takat la ni lembu pun tak pernah buat kusuh kahwin pun, duk beranak berceretek sampai ke la ni, sampai duk makan jalan orang, sampai orang duk lengak atas jalan mereka bersepah tu. Kalau kata tajuk ni mengajak di kampung, sedap ni, sedap mengata ke orang. Kadang bela lembu ni sampai tak fikir ke halal haram ni, tuan-tuan. Bukan nak kata panah orang ceroboh masuk pun dia tak kata apa. Duk tengah jalan terbiaklah sekali sampai orang naik motor ni mati 3-4 orang kerana lembu dia pun dia tak kata apa. Tanggungjawab besar ni. Takatlah ni lembu tak ada pernah buat kusuh kahwin, duk beranak bela. Tambah manusia yang ada akal. Untuk apa nak ajak tu? Tak perlu. Tapi Islam tak. Islam ambil benda tajuk-tajuk hatta sehinggakan adab dalam melakukan hubungan suami isteri pun diajak oleh syarak daripada satu persatu. Ahbabuna fillah. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Sihat yang anggota tubuh badan kita ni, punca dia tu daripada perut tu. Perut sihat, hal lain tu pun insya-Allah sihat. Tak tahulah, yang saya faham, saya ni suka juga duk cari jenis suplemen ni, kadang-kadang duk makan. Bukan pasal apa, pasal kita ni jenis biasalah, malam-malam mengajak ni makan. Siang tu makan telah dah. Tambah, tuan-tuan, kalau kita kerja di belah kampung ni, tuan-tuan, kalau kenuri ni, tuan-tuan, takat-takat lah, dan kalau kita kenuri ni berapa banyak, paling banyak, tuan-tuan, dalam sehari? 6 ada? Ada Haji 6? Ada? 7? Siapa sini 7? Ada? 8? Tak ada? 9? Tak ada? YB pun saya duduk dengar takat 14. Takat 14 tu pun tak boleh habis. Kami duduk jabat agama, tuan-tuan, setiap kali hak mai buat urusan nak menikah, setiap kali tu orang mai kad menikah. Kalau satu daerah tu kena hari tu menikah 29 orang, jenuh rebah nak pergi, jenuh rebah, sampai rumah 14 tu menerak. Jenuh pi, tuan-tuan ni. Tak boleh. Sebab itu kata ahli farmasi lah, ini saya duk tanya ahli farmasi, dia berkata apa, kadang-kadang Ustaz, pasal apa ubat-ubat ni dia tak bagi kesan pada tubuh badan kita? Dia kata berkaitan dengan faktor perut juga, Ustaz. Dia kata, saya mana tahu. Ni pun dia cerita, kalau betul-betul, kalau tak betul nak buat guna. Saya pun takat nakal kata orang. Dia kata kalau perut tu dia tak boleh menyerap betul-betul dengan apa yang terhasil daripada pemakanan kita tu, jadi perut dan badan kita tak dapat manfaat daripada suplemen yang kita makan. Dia kata lagu tu. Jadi faktor perut ni adalah faktor yang sangat besar. Maka sebab tu yang jenis bangsa kepada akhirat ni, kalau kita jaga elok-elok perut ni, bahkan dia bagi kesihatan yang baik, bahkan yang mana-mana selain daripada hak mana ada tadi ni, jantung, limpa dan sebagainya, maka hak lain pun akan sihat dan akan memudahkan kita menunaikan segala ibadah itu dengan sempurna. Tu dia. Tuan-tuan, tu saya duk cakap banyak, tuan-tuan, kena go sudah. Go out. Kena go out ni pun, tuan-tuan, nak rokok sujud pun tak lepas habis dah. Jangan kata rokok sujud, pakai kain plekat pun dengan duit dah. Hak bisa kenal dia tahu. Sakit.
Saya pergi umrah baru ni, saya jumpa satu orang kawan saya daripada Sarawak. Tuan-tuan, ni tangan ni dia jadi kematu ni, apa, kan ruah-ruah kita ni kan kat tengah-tengah ni, jari-jari ni kan ruah ni kematu tuan-tuan. Tak tahulah, sekadar yang pengalaman saya dulu, yang jenis tangan kematu ni jenis fighter punya orang ni, jenis duk pancing bag punya, duk main, lepas tu duk tumbuk apa nama, kalau kata tomoy ni apa nama, pokok pisang, lepas tu pokok ni, jenis lagu ni kita tahu ni kematu ni. Oi, kata dia ni memang fighter ni, jenis lawan ni, orang lawan ni. Tak tahulah kita lawan kau mana apa. Saya tanya, minta maaf tanya, memang dulu memang jenis duk kawat, kalau jenis duk sparring dengan orang apa ke, duk tumbuk dengan orang apa ke. Awak, dia kata ustaz tanya aku tu pasal apa? Tak, saya tak tahulah, sekadar yang saya duk kenal kawan-kawan hak jenis tangan kematu ni, jenis-jenis tangan orang duk main semua ni, orang duk main lawan sparring dengan orang semua ni, duk buat latihan semua ni. Dia kata, ustaz kalau tengok luaran ni memang tak ada siapa berani main sentuh saya lah. Dia kata kalau tengok luaran ni, tengok ke buku 5 ni, tak ada siapa berani masuk lah kalau tengok hakikat pada zahirnya. Tapi kalau orang tahu, dia main jentik ya tuan-tuan, dia main jentik ya. Saya tanya, pasal apa yang tangan kematu kat buku ni? Dia kata, awak tak batu ustaz. Oh, tiap kali nak bangkit duk tui. Ni duk tui, dia kena gout. Dia kena gout tuan-tuan, nak bangkit tu teruk. Ni tangan ni sampai kematu ni, tangan ni jadi bengkok lagu tu. Ni orang tahu apa, dia punya asid tu kan penuh di sendi-sendi ni sampai tahu tu. Dia kata nak bangkit pun tak larat ni ustaz. Tui ni, tui naik lagu tu. Allah tengok dia semayang tuan-tuan, sedih, umur muda lagi. Saya kata, Allah Ta'ala sayang kat hang, Allah Ta'ala bagi hang kemudahan, Allah Ta'ala hang bagi banyak benda dekat hang ni. Sampai main Mekah ni pun hang sanggup main juga, gagah-gagah pun main. Oi, bukan benda kecil entah. Ni sampai matu tolak. Tu hak kata nikmat yang dikatakan kesihatan, nikmat yang dikatakan apa nama, anggota tubuh badan hak sihat tu lagu tu. Punca dia metang mana? Perut. Dan ada pun faedahnya yang bangsa dunia. Ini hak jenis benda kita dapat dunia. Apa dia? Maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima, kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut. Tuan-tuan, tiga benda ni haduk kata makan, minum, jima ni nikmat ni tang mana masa perut duk elok. Main perut tahu apa nak elok, makan pun tak tahu mana, minum pun tak tahu mana, berhubungan pun tak tahu mana. Ya, itu memang hakikatnya bagi seorang manusia. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu, memeliharanya, yakni pelihara perut daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Apa itu syubhah? Artinya, yakni erti pada syubhah itu yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Ni minta maaf nak pesan pada anak-anak muda kita ni. Tapi nak pesan anak muda pun bukan ada siapa dah, anak muda tu ni pun. Ada seorang belakang, 2 orang, 3 orang, bolehlah 3 orang. Hak lain bukan anak muda lah ni. Tuan-tuan, saya tengok baru ni ada satu Chinese woman, ada seorang satu baru ni dia buat satu review makanan-makanan yang dia beritahu dekat orang-orang dalam internet. Dia buat keluar ni barang ni, makanan ni sebenarnya ramai orang Islam Melayu makan ni, sebenarnya makanan ni adalah haram. Dia habaq tu orang tu lah, haram. Ni makanan ni mai daripada China, yang ramai orang duk beli secara online. Orang kata sedap, pakat terpa beli dan sebagainya. Yang ni tak boleh makan. Pasal apa? Dalam dia punya ingredient, dia buat keluar ni, dia punya ingredient ni ada yang ni. Yang ni yang dikatakan puncanya yang sebab makanan ni jadi haram, sebab ada benda yang tidak halal, non-Muslim tak boleh makan. Tu dia. Orang kita hari ni, dia tak kalut nak fikir, nak pergi tengok ingredient ada apa cerita, tak ada. Orang lah hari ni duit banyak, janji makan sedap, beratok tak apa, beratok tak apa. Hari ni orang hari ni beratok panjang ni, tak kira lah apa jenis makanan pun.
beratok panjang ni, sanggup gamak tunggu berjam untuk nak makan. Sedap punya pasal orang kita, dia tak fikir halal, dia tak fikir haram, tambah pula benda murah. Allah, ni hari ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok orang tua-tua kita dulu-dulu minta maaf bahasa tuan-tuan. Contoh minta maaf lah. Saya sampai ke hari ni saya duk kagum kat mak saya. Mak saya tuan-tuan sampai hari ni mak saya sampai hari ni ayam di rumah saya kena beli. Sampai ke hari ni. Saya nak beli rumah dia pun, mak, apa ayam ada lagi? Ayam ada sikit lagi. Kalau kita nak beli, boleh beli. Ui, tuan-tuan, tahun lah tuan-tuan, makan tahun lah duk beli ayam kat mak saya ni. Saya kata, awak tak beli di sana. Awak tak beli di sana. Sana kan banyak kedai orang Melayu Islam duk ni. Ish, tak apa nak yakin. Loh, Islam dah ni. Pasal apa yang sampai tahu tu? Tak tahu. Tanya pula pasal apa? Pasal pernah sekali tengok ni, mak saya kata depa sembelih lempak pergi dalam mesin duk apa nama cuci bulu tu. Sembelih tu lah kawan tu duk tengah duk bunyi tu lah ambil tauk dia masuk pi. So mati tu tak tahu mati kerana lemah, mati kerana apa nama mesin tu ke, ataupun mati kerana sembelih ke. Mak saya sampai daripada sampai ke hari ni tak makan. Tuan-tuan, orang tua-tua dulu-dulu, oh jangan buat main. Saya nak habaq main kat tuan-tuan daripada kecil dulu tuan-tuan. Fast food punya cerita ayam goreng yang ni tak mau cerita lah tajuk apa nama syarikat mana apa, tak mau. Kita ni budak-budak duk tengok ni teliuk habis cerita lah. Dulu ni budak, mak nak makan tu, mak dia kata ayam goreng kita nak. Dia kata hang nak makan banyak mana? Dia kata hang nak makan banyak mana? Allah bukan nak banyak mana. Mak oi seketui tu lah main paha ke dada ke boleh makan tu, tengok rangup sangat duk tengok dalam iklan. Dia pergi beli ayam 2 ekor, bos raga, hang makan sampai malam. Dia kata aku pergi beli tak? Pergi beli di kedai hak sana tempat tu, hang nak beli bagi makan dengan hang tak? Aku tak tahu punca main kok mana ayam ni, aku tak tahu dia sembelih lagu mana, dia cerita banyak-banyak punya duk cerita ni. Kalau kata raya pula bukan takat 100 ekor, puluh ekor ni, 100 ekor ni. Cerita dia tak tahu lagu mana sembelih jaga dan tak mau. Cerita dia hang nak makan, jom kita pergi sembelih, aku buat sebiji macam hang makan sampai malam. Tak merasa tuan-tuan, masa tu daripada kecil. Besar ni lah dah duit sikit. Dah kali tengok balik syarikat ni ayam tu ambil daripada mana, kes tu yang boleh makan sikit pun. Dulu jangan harap, mengharap tuan-tuan, tak ada harap lah dulu. Tu orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu sampai tahu tu. Sebab tu dalam bab makanan ni kena elok, bukan takat haram. Bahkan syubhat itu pun tak boleh dah. Sebab tu syubhat itu pun dah tak boleh dah. Maka sebab tu kata pengarang kitab kita ni, dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat, kerana 3 perkara. Yang seterusnya kata pengarang kitab, kata Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu taala, beliau katakan apa? Jangan bagi perut tu kenyang sangat juga. Ni satu hal lagi kita payah nak buat. Tambah benda duk sedap tuan, depan mata. Payah. Ini memang tajuk payah. Berhenti sebelum kenyang. Sebab tu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan apa? Perut ini ada 3 bahagian. Sulus lit-ta'am, 1/3 daripada bahagian perut itu untuk makanan. Sulus syarab, 1/3 itu untuk minuman. Sulus lin-nafas, dan 1/3 bahagian perut lagi adalah untuk nafas. Kita ni 3 bahagian buah nasi, 3 bahagian buah makanan. Ayak pula minum bagi dia selik sendiri. Ayak ni pula minum biar dia selik sendiri. Tak mana celah mana dia boleh selik, dia masuk pergi lah. Menapah tak tentu. Kes tu kalau kita makan sampai mengah tu kes tu, kita tak ada tuan. Kita tak tahu tu. Nabi kata tak, Nabi kata satu bahagian. Itu yang diajak oleh Nabi. Maka kita tinggal makanan yang haram, maka kita tinggal makanan-makanan yang syubhat ni kerana apa? Kerana 3 perkara. Yang pertama, kerana takut daripada siksa api neraka. Kompom siapa hak makan benda yang haram, tak ada tempat hak lebih baik bagi dia, dalam neraka aja tempat dia. Wal-a'yazubillah. Tuan-tuan, sebab tu minta maaf tuan-tuan, tok guru kita.
Kalau dalam bab terima duit ni ataupun terima bantuan ni, sangat-sangat milih. Pernah ada seorang raja zaman khalifah mana tak ingat dah saya, ada seorang ahli sufi yang mana dia ni memang terkenal keilmuan dia, warak dia, zuhud dia dan sebagainya. Maka tengah-tengah duk sultan nak masuk buat tawaf, masa tu orang duk bersesak, tentera ni jenuh katok, masih lagi duk sesak. Orang kata tepi, sultan sampai, sultan nak buat tawaf, hampa semua tepi. Duk pusing lagu tu lah, pening depa ni nak buat lagu mana, suruh dah, depa tak mau nak berenjak, duk pakat nak buat ibadat belakang. Last sekali masuk seorang nampak biasa, tetapi gah dia sebagai seorang ulama tu ada. Masuk dia, orang buka jalan perhabis bagi dia tawaf. Hak sultan tengok pening, dia kata siapa dia ni? Aku hak pemerintah ni, tak ada siapa buka ruang dekat aku, sampai kena katok pun tak buang, tak bagi ruang. Tapi dia ni siapa? Maka katalah pemimpin kanan sultan masa tu, kerajaan masa tu, dia kata yang ni seorang ulama sekian, dia memang dihormati oleh seluruh dunia, orang hormat dia. Oh, dia kata kalau lagu tu kita pergi ikut belakang dia. Ikut belakang dia lah kali, tawah cukup 7 selesai. Habis itu hak raja ni panggil orang alim tadi ni, panggil pengawal, panggil orang alim tu mai sini nak berjumpa dengan dia. Maka sultan ni kata dekat dia, wahai ulama, apa benda yang hajat hang nak atas dunia ni, habaq mai kat aku akan tunaikan. Raja ni niat nak menghormati, bukan kata niat nak jolok duit, nak suruh keluar fatwa, tak, nak menghormati saja. Hak sultan ni pun kata lagu tu, apa saja hajat hang tadi ni, apa saja hajat hang nak, hang bagi tahu mai kat aku akan cuba usaha ikhtiar bi. Apa kata hak ulama tadi ni, dia panggung kepala, dia kata apa? Minta maaf tuanku, saya berasa malu nak minta pada Allah Ta'ala, sedangkan saya ni duduk di depan Baitullahil Haram. Takkan saya nak minta kat manusia, sedangkan saya duduk di rumah Allah Ta'ala hak paling agung ni. Takkan saya nak minta kat makhluk. Minta maaf tuanku. Tuanku ni kata, oh lagu tu lah, lagu tu tak apa. Apa jadi? Ulama ni pun keluar daripada Masjidil Haram, ikut juga. Hak raja tadi ni ikut pi, ikut luar Masjidil Haram, sampai tahan, minta maaf Tok Guru, sekali lagi saya bagi peluang, ada apa tak hajat-hajat yang Tok Guru nak, yang saya boleh tolong? Bahasa kita mudah lah ni, kot nak buat pondok ke, kau ada apa lama murid-murid nak perlu apa ke, saya nak bagi bantu apa semua, ada tak? Ulama ni kata apa? Minta maaf tuanku, saya nak minta kat tuanku lagu mana? Ni duduk di tanah haram lagi ni, duduk di tanah haram lagi ni. Takkan ku nak minta kat makhluk, sedangkan saya duduk di tanah haram yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala makbul doa. Tak gamak saya. Tak apa, jalan lagi. Ulama tu pun berjalan keluar lagi. Sultan ni pun duk kata kat pengawal dia, lagu mana pun kita ikut dia lagi. Ikut tuan-tuan, sampai keluar daripada tanah haram, mahdud tanah haram. Tanah haram pun daripada nak luar tu jauh juga kan. Kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pergi dia dekat hak gamak Quran besar tu, ada satu tempat jalan kita duk lalu ada rehai besar tu, depan tu sikit tu, hak tu kawasan habis dah tanah haram. Tu pun jauh kan. Sampai luar tanah haram ni, Tuanku Sultan ni pun tahan sekali lagi. Tok Guru, kali ni hang tak boleh kata apa dah. Bukan depan Kaabah, bukan dalam tanah haram. Ni luar daripada tanah haram, tanah biasa, tak ada apa dah ni. Wahai Tok Guru, habaq mai, ada benda apa yang saya boleh tolong, saya akan bantu. Tok Guru ni panggung kepala, dia kata apa? Wahai Sultan, hajat mana yang Sultan nak minta saya tolong? Hajat yang bangsa kepada dunia ataupun hajat yang bangsa kepada akhirat? Maka Tuanku Sultan ni kata apa? Wahai ulama, wahai Tok Guru, hak bangsa akhirat saya nak tolong lagu mana? Hak tu Allah Ta'ala punya cerita.
Hak bangsa dunia ni, hak jenis benda-benda dunia ni, nak apa? Minta mai, saya nak bantu. Tok Guru ni panggung-panggung kepala sekali, dia kata, wahai tuanku, minta maaf. Kalaulah dia kata, kalaulah yang jenis bangsa dunia ni pun saya tak pernah minta pada Allah Ta'ala, ini kan pula saya nak minta kat tuanku. Kalau hak tajuk dunia ni pun saya tak pernah minta pada Allah Ta'ala, hak saya minta semua jenis bangsa akhirat, masuk syurga, mati dalam husnul khatimah, abad ibadat Allah Ta'ala terima, semua tajuk tu semua saya minta pada Allah Ta'ala. Hak jenis bangsa dunia ni, nak kaya, nak kehormatan, nak orang hormat, nak orang sayang, nak ni apa semua ni, tak pernah pun saya minta pada Allah Ta'ala. Takkan hak tajuk dunia ni saya nak minta kat tuanku? Tuan-tuan, geleng-geleng kepala, dia kata tak apalah Tok Guru, jalan terus, nak ikut pakai dak dah. Tu dia, nampak meter tu tuan-tuan. Tu nak terima bantuan sikit dia, nak buat makan bedak, nak bedak makanan sikit je, bukan tu pun tak mau dah. Tak mau dah daripada tajuk-tajuk hak lagu tu. Itu ulama-ulama kita dulu tambah kita hari ni tuan-tuan. Maka pertama kita tinggal benda yang haram, pertama kita tinggal benda-benda yang syubhah. Kerana apa? Kerana kita takut seksa api neraka. Maka telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahwasanya sekalian mereka yang makan mereka itu reta anak yatim kerana zalim, yakni dengan cara yang haram, hanya sahaja makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka, selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allah. Tuan-tuan, yang bela anak yatim kena beringat, yang duk buat yayasan jaga anak yatim pun kena beringat. Bukan saya nak kata tuan-tuan, kes tengah duk berlangsung, kalau kata salah betul-betul lah, saya tak tahu nak kata. Ada satu yayasan yang jaga anak yatim dan sebagainya ni, ada satu makhluk Allah Ta'ala ni duk pergi ambil duit lagu tu. Bukan sikit, juta. Oh, saya tak kata, hak ni Quran kata. Kalau bersalah, hang bayar balik semua, sekepiang jangan tinggal daripada akaun hang bayar habis semua yang hang ambil hari tu, patah balik bagikan anak yatim. Moga-moga Allah Ta'ala ampun dosa hang. Tapi kalau hang tak patah balik, tak bagi balik duit yang hang ambil tersebut daripada anak yatim tersebut, hang tanggungjawab depan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah Taala takkan lepas. Demi Allah, Allah Taala takkan lepas. Beringat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, faman ittaqash syubahati faqad istabra'a lidini wa 'ardih. Dan artinya barang siapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, maka sungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Tuan-tuan nanti Allah sekalian, saya pernah jumpa satu orang, moga-moga apa yang dia lakukan itu Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala kira sebagai satu kebaikan. Apa dia tuan-tuan? Dia ni ada jual satu benda, secara tak sengajanya dia jual benda ni dalam masjid. Okey, hukum jual barang dalam masjid, apa hukum dia? Okey nah, hatu secara asah. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Pendapat kebanyakan ulama mengatakan haram hal tersebut. Dia ni bukan orang senang. Secara tak sengajanya dia terjual barang tersebut dalam masjid. Dia turun-turun bawah tangga, dia turun-turun bawah masjid, dia turun-turun pergi kenderaan dia. Ada satu orang tegur dia, kata dia, minta maaf cik, orang yang berjual beli dalam masjid
Nabi habaq kat kami, Nabi cerita kat kami menerusi ulama-ulama kami. Nabi suruh doa bagi celaka, bagi rugi, bagi runtuh bang mereka hang. Oh, tu bahasa dia. Ni boleh bahasa dia tuan-tuan. Dia kata Allah takkan sampai tak tu. Dia kata ya betul. Yang pi kata ni pun dia ambil pendapat hak paling berat pula. Dia pun mungkin dia tak tahu, dia pun mengaji saja. Dia pergi dengar hak memang kata haram, dan ada yang makruh pun tuan-tuan, dan ada benda-benda yang dibenarkan. Bukan kata semua haram bukan kata semua benda berniaga dalam masjid haram. Tak, ada juga tajuk-tajuk nanti kita cerita panjang hak tu. Misalan macam tok guru kita duk mengajak, duk buat daurah kan, tahun tu dia buka kaunter duk jual. Yang tu memang keperluan untuk dia jual kitab dalam tu. Pasal apa sini duk mengajak ni, duk buat daurah kitab. Contoh tok guru kita mana-mana mai daripada mana Fatani ke daripada mana ke, depa duk jual kitab tu sama ada luar masjid ke dalam masjid ke dan sebagainya. Tu tak ada lah, dah memang keperluan pasal nak mengaji. Ini habis semayang, Assalamualaikum. Ni Pak Long nak abang mai. Saya ni walaupun orang jantan tapi nak abang kat Pak Long buat balik ni pergi tunjuk kat Mak Long. Ni ada baru punya, terpawai baru punya. Terpawai baru punya ni. Ni design lain daripada yang lain punya ni. Biar abang pergi. Kalau kata nak saya bagilah. Entah apa saya transfer lah. Jadi dah akad. Pergi. Dia dengar lagu tu kata, "Ui, tak boleh. Tak boleh mereka dalam masjid." Nabi suruh doa bagi peruntuh bang, bagi perlai bang, bagi hang rugi mampu bang. Dia kata demi Allah, hak duit aku terima hari ni dalam masjid, sekupang pun aku tak ambil, aku kembalikan pada masjid. Allah Rabbi. Saya ingat masa tu dia 400 lebih kan, 600 lebih kan, 800 lebih kurang tu. Saya kata, "Hei, hang biar betul. Cukup. Aku tak mau kerana berniaga hari ni aku duk rugi sampai ke mati, rugi dunia, rugi akhirat, aku tak mau. Duit ni aku nak patah balik bagi kepada masjid." Dah ambil lah modal hang. Tak, modal pun tak mau, untung pun tak mau. Semua kata atas masjid. Ni makhluk Tuhan ni saya pernah jumpa seorang. Saya kata dia ni lah. Dia buat tu pun dalam keadaan tak tahu. Bukan kata dia sengaja, dia tak sengaja dan dia tak tahu. Orang main minta dekat dia dalam masjid. Saya kata hang ni kena jaga benda daripada tinggal benda-benda yang syubhat. Moga-moga Allah Ta'ala murahkan rezeki hang. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada hang kekayaan ataupun berikan kepada hang jalan keluar lah yahtasib atas benda yang hang tak sangka-sangka. Tuan-tuan, ni ada orang hak lagu ni. Maka kita ni, kata Nabi SAW, kita tinggal benda-benda yang haram, kita tinggal benda-benda yang syubhat ini. Yang pertama dikarenakan kerana apa? Kerana kita tak mau kena api neraka. Yang kedua bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhah itu tiada diberi pertunjuk akan dia kepada ibadah. Ya salam. Musibah yang paling besar yang kedua. Hak tadi ni kena rendam dalam api neraka pun musibah paling besar dah. Hak tu bangsa kepada akhirat kita kena, na'udzubillah min zalik. Yang keduanya bersifat kepada dunia. Orang hak jenis makan benda haram dan makan benda yang syubhat, Allah tak bagi petunjuk kat dia nak buat ibadah. Jangan heran kalau kita payah semayang awal waktu. Jangan heran kalau kita payah buat amal ibadat. Dan lebih-lebih lagi, jangan heran kalau kita payah nak bangkit semayang tahajud. Semua tu sangkut kerana tang mana? Sangkut kerana makan yang haram dan syubhah kita pada hari-hari yang tertentu. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan, jenis makanan yang main daripada sumber yang haram akan jadi susah bagi kita nak bangkit buat amal ibadah. Tak kira apa pun ibadah. Tak kira apa pun ibadah. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan yang haram dan syubhat. Allah. Tuan-tuan, semayang kita, contoh semayang kita, ada najis di anggota tubuh badan.
Ni cerita tajuk najis ni pun cerita juga. Contoh tu imam, tuan-tuan. Tu imam ada najis di kepala bau dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jatuh cicak duk tang ni, tai cicak. Jatuh tang ni. Dia bukan sedap, tai cicak bukan berat sekilo. Tai cicak besar ni dia. Jatuh-jatuh pi tang ni tak sedap lah tu imam ni. Kita duduk belakang dia, nampak seketui-seketui. Putih pun nampak, hitam pun nampak. Memang jelas, confirm hak ni tai cicak. Baik, hak belakang ni nak buat lagu mana? Hak duduk belakang ni nak buat lagu mana, tuan-tuan? Nak buat lagu mana ni? Kena sengap ni. Tak ada, kami masjid kami cicak tak ada tu je. Tu saya duk tanya soalan tu di masjid kami, cicak tak ada masjid kami. Dan tak ada. Lagu mana? Duk kepala bau ke, duk atas kepiah ke, kepiah lagi telah tak nampak. Dia duk semeyang lagu tu, tak apa. Ni lagi jelas nampak duk tang ni jelas duk tang ni, dia langsung tak perasan. Kok hari ni mungkin dia basah ke apa, ni duk atas kepiah ni. Duk atas kepiah, kita hak belakang saja nampak. Nak buat ke mana? Semeyang pergi habis. Okey, kata haji kita sembahyang pergi habis lupa Syekh. Oi, kira apa? Allah hati cicak seketui tu je. Amboi, Allah Ta'ala tahu lah kita buat amal. Itu jawapan dia. Kata haji kita sembahyang pergi habis. Habis sembahyang saya baru cerita kat dia. Tu imam, atas piah ada tai. Itu jawapan pertama. Ada lagi jawapan kedua? Ada? Nampak aku mana? Ya? Subhanallah. Sungguh. Jangan jadi betul sangat pula kita pun. Mentang-mentang tu imam salah apa pun semua subhanallah. Dia tai cicak duk tang ni, kita duk belakang duk subhanallah. Dia nak tahu apa? Maliki yaumiddin. Subhanallah. Aku dah merasa macam Fatihah ni betul dah. Takkan Fatihah pun aku baca silap lagu mana pok ni? Dia kata tak ubah nak sedap kot. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah rasa sedap dah. Belakang bubuh lagi. Subhanallah. Lagi kuat. Dia kata haram semua pok ni. Apa dia lagi yang hampa nak ni? Baca tara biasa pun aku bubuh dah, cara sedap pun bubuh dah, apa lagi? Tuan-tuan, jenis-jenis salah lagu tu. Tuan-tuan tak libuh subhanallah. Dia bukan tahu sakit tang mana, dia bukan tahu salah tang mana. Tuan-tuan nak buat ke mana? Ya? Mufaraqah. Okey. Kata apa nama haji kita juga, mufaraqah tu. Kalau seorang nampak lah, kalau kata abang kita ni dia seorang nampak, hal lain tak nampak, dia pun duk nak kata aku mana subhanallah lagi tak kena, memang betul tak kena. Lepas tu nak buat mana? Dia seorang nampak, dia mufaraqah seorang. Bila dia mufaraqah seorang, tak apalah, selesai hak dia. Hal lain okey, muslimat pula. Katakanlah muslimat masa tu, imam muslimat tu taik duk tang ni. Muslimat nampak ke mana? Muslimat tak subhanallah, muslimat tepuk tangan betul. Tepuk tangan lagu mana? Padat muka. Takkan tepuk tangan lagu tu. Ni muslimat kalau teguk tu imam, bukan tepuk lagu tu. Ni tepuk lagu tu ya. Tepuk lagu ni pun tak bagi makna pada tu imam tu. Tu imam tak tahu. Tu imam kata aku salah tang mana pula duduk tepuk. Tu imam terang kepala terang boleh aku sepak sekali lagi lah. Tepuk. Orang buat salah gelak, orang buat salah tepuk. Anda nak buat ke mana? Masa tu
Bila ada yang najis di atas kepala, contohnya di kepiah dia, yang tempat kita boleh untuk ubah najis tersebut, maka hak orang duduk belakang tadi ni, macam abang kita tadi ni, haji kita tadi ni, duduk belakang tu imam, maka dia kalau boleh jangan mufaraqah. Pasal dia seorang tahu, memang kalau mufaraqah itu boleh, sah bagi dia, betul bagi dia, tak ada masalah apa-apa. Tapi rugilah kita dalam sembahyang jemaah, sayanglah. Baik, bila jadi lagu tu, makmum hak belakang ni kena langkah pi depan, ambil kepiah dia, tok tepi. Ambil kepiah ni, ambil kepiah tu imam, jalan sikit ke depan, ambil kepiah tu imam, alih tak tepi, jatuh. Tok imam masa tu jangan marah, jangan marah. Tok imam pula jenis betul, weh kepiah mahal tau. Tok parik 3-3 orang, 5-5 orang, 4 soft, tok parik belakang. Bukan boleh duk pergi marah, weh mahal aku beli, tak boleh tu. Dia sendiri kena faham, bila ambil tak tepi, ada orang ambil kepiah dia tak tepi, bukan cerita anak Korea jealous kat dia kepiah mahal, tapi cerita dia detik cicak tak tepi, dia terus sambung sembahyang. Dia pun nampak, oh kepiah tak tepi ni dah pasal berasa-berasa detik cicak ke apa, menatang apa dah ni, kotak najis ni. Dia pun sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oh, masuk 2 ayat subhanallah tak bunyi dah. Tu betul dah tu, betul dah, sambung sampai habis. Kalau takat tu kata pilah masuk rakaat kedua, tengok pula dah keng plekat tu imam cari cari pula betul-betul celah kangkang, nak pergi habak lagu mana pula. Leneh bang. Dia kata haji kita londeh terus macam tu, biar apa-apa orang tua ni selalu tu imam tak ada masalah terus sampai tak ni. Dia ni mai saja, hari ni saja sabut kepala kami 3 kali lah. Londeh buang. Okey, soalan jawapan yang pertama bagi haji, londeh buang. apa nama tu imamnya ni. Tapi bukan tu imam sini, ustaz duk tengok muka hamba. Ustaz duk tengok muka hamba, depa ni menjawab lebih kurang. Tak, tuan-tuan. Okey, nak buat lagu mana? Loneh kain kau tu, loneh kain kau tu, nak pergi ganti kain apa? Nak pergi ganti kain makmum tadi? Pakai dak lah. Nak buat ke mana lagi? Subhanallah telah dah. Tarik kain tu bahagian mana? Cari ni celah paha. Allah, ni dia punya tarik tu dia. Allah bagi hak soalan pun. Ada buat aku lah. Cari tengah-tengah paha tuan-tuan. Ish, cara tu. Subhanallah. Kalau tuan-tuan subhanallah sama tuan-tuan, 4 hari sebelum kiamat pun dia tak sedap. Subhanallah, sampai lenguh mulut-mulut pun tak idea apa. Tuan-tuan nak buat cara kedua, nak pergi ubah kepiah, takkan nak ubah kain lah, batal sembahyang lah. Tuan-tuan nak buat mana? Masa tu jemaah hak belakang kena naik pergi duduk depan, pergi duduk sebelah dia, pergi duduk tepi dia, lantik diri sendiri jadi tu imam. Kerana tu imam yang pertama tadi sembahyang dia telah tidak sah kerana aurat telah terbuka. Kawan pun naik setapak, naik 2 tapak, naik 3 tapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia naik, tu imam tu nak buat apa? Tu imam hak lama. Tu imam hak lama jangan duk pisigong. Bergaduh depan tu. Hang naik betul apa? Jangan duk buat kerja lagu tu. Tu imam hang kena cerdik. Tu imam semayang tu kena cerdik. Bila ada naik orang ganti, maksud kata ada benda yang hang sebabkan semayang hang tu dah tak sah, batal. Keluar terus daripada dia. Hak tadi ni naik ganti tu imam, hak lain semua akan ikut imam mak baru. Tu cara dia. Jelas no?
Okey, walaupun jelas harap-harap tak berlaku. Tuan-tuan jangan duk kata tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang semayang, bila tekoh-tekoh jadi, tara nak ingat balik hak hukum fiqh kita mengaji, tara nak ni balik, makan masa agak 3-4 saat juga jangan buat main tuan-tuan. Contoh mudah lah, Tok Imam naik lebih rakaat, hak tu pun kita nak duduk berdiri, duduk berdiri, kena duduk pasal dia dah lajak. Tu baru duk fikir balik hukum fiqh mana nak buat tu. Tuan-tuan ingat senang ke? Mau gelabah tak tawan, dia jalan paling cepat mufaraqah. Jalan paling cepat dan selamat mufaraqah, tapi rugilah kita. Jangan tuan-tuan, benda-benda ni tak kena tak apa, dan kena jenuh duk meratus. Sebab tu sekurang-kurangnya semayang kita ni kena tahu. Sebab tu semayang ni bukan takat sah dia tu pada tutup aurat saja, bukan sah dia tu pada bersih anggota tubuh badan daripada najis saja, ataupun daripada hadas kecil hadas besar saja. Bahkan mesti disebutkan di sini, mesti juga apa dia, dan juga bersih daripada makan yang haram dan yang syubhah. Maksud kata apa? Hak siapa makan benda haram, hak siapa makan benda syubhah, Allah tak terima amal dia. Allah. Tuan-tuan, makan RM1 ya tuan-tuan, semayang Allah Ta'ala tak terima. Bayang tengok, bayang tengok. Sebab tu minta maaf dulu, Allah yarham Ustaz Azizan, masa awal-awal pemerintahan dia dulu di negeri Kedah, orang tanya dia, ada jadi satu depa timbul buat fitnah, depa kata, betul ke Ustaz Zizan, ada satu kami dengar, saya siapa cerita kat saya itu tu, betul ke ada kata kerajaan makan ambil duit apa semua berapa juta ke, 2 juta ke 3 juta tau. Depa tanya Ustaz Zizan, Ustaz Zizan ni dia jenis kata dia tu jenis pedas, jenis kalih kena atas kepala balik ayat tu. Ustaz Zizan punya ayat tahu dia kata apa, kalau takat nak ambil 2-3 juta, baik ambil 2-30 juta, lang-lang kena bakar lampi neraka. Dia buat tu ya. Daripada ambil 2-3 juta, buat apa? Baik ambil 2-30 juta, baru padan kena bakar lampi neraka. Hak wartawan tadi pun sengak, tak tanya dah. Tak tanya dah tuan-tuan. Pasal apa? Kena-kena tu menerak tu. Maksud kata apa? Tak ambil lah. Takat nak ambil 2-3 juta tak kelapak lah, sampai nak kena bakar api neraka. Nak kena biar ambil 20 juta baru padan dia kata. Sengak biar tu. Jadi buat amal ibadat ni pun kena juga, bukan takat bersih luaran, bersih ni saja, bahkan dalaman daripada makan minum itu juga perlu. Dan yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan, bahwasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan, dan jika mengerjakan pun ia akan dia nescaya tiada terima daripadanya. Yakni mana-mana orang yang buat amal makan dengan binatang haram ni ataupun syubhah ni, Allah Ta'ala tak terima langsung daripadanya, yakni daripada orang yang makan benda-benda haram dan syubhat itu. Ketiga benda. Jadi yang pertama elak daripada api neraka, yang kedua iaitu menjadi Allah Ta'ala tak bagi petunjuk kepada orang yang makan benda haram dengan makan benda syubhat, dan yang ketiga Allah Ta'ala tak terima orang-orang yang makan daripada benda haram dan benda syubhat akan amal ibadah yang mereka lakukan. Ahbabullah fillah, kita berhenti takat ni dulu, insya-Allah nanti kita akan sambung. Dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, wa kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' waz-zama. Nanti kita akan bahaskan pada pertemuan pada tahun depan lah. Tahun depan lah. Tak ada berhenti bulan lah, makan tahun terus tuan-tuan. Tahun depan kita mulai bulan 1. Okey tak? Baik, ada apa-apa soalan takat-takat lah nak tanya? Kok lah ada. Ada? Macam biasa lah, masjid ni mana ada level jenis tanya-tanya soalan. Masjid ni semua tahu tuan-tuan, dunia akhirat semua mereka ni tahu. Minta ampun dan maaf. Ya, adakah? Ya, sebab tu dengan cara yang kita katakan mampu untuk buang. Contoh, sebab tu contoh macam kahak boleh tak kita buang pi ludah pi dalam ni? Tak boleh. Ada hadis yang boleh untuk buang. Itu kena ambil faham. Contohnya saya kita cerita tu.
Apa haji kita tanya, Ustaz, kalau duduk tahun ni nak buang lagu mana? Baik, tengok pada keadaan dan bagaimana kita cara nak buang. Misalan dulu, saya bagi misalan. Kahak. Tuan-tuan ada kahak. Kahak tu nak buang lagu mana? Ada dalam riwayat, Nabi ajak, kalau ada kahak, ludah di sebelah kiri. Kahak, ludah sebelah kiri gitu. Akan tetapi, kena faham, Bik, itu bukan untuk diamalkan bagi kita lah ni. Pasal apa? Zaman Nabi buat dulu lantai-lantai pasiak, ludah habis keh sikit pasiak, katuk habis lah. Lah ni tuan-tuan pi buat duk soh pertama pula, kahak pula hijau. Tuan-tuan pi buat tu lah, pi ludah pula sebelah kiri, agak-agak haduk kiri. Tuan-tuan tu nak kata apa kat tuan-tuan? Dengan dia mufarokoh keluar. Kalau dia mufarokoh keluar saja tak apa, dia angkat tangan buh sedah tambi, baru masa tu berakai. Tak boleh pakai. Maka dalam kitab-kitab fiqh mengatakan apa dia? Zaman lah bukan cerita zaman ludah tu di situ. Ludah kanan tak boleh, ludah depan tak boleh, ludah kiri. Tapi tak boleh dah lah ni, pasal apa kita duduk di lantai elok apa semua dah bersih elok dah, tak boleh. Sebagaimana yang disebutkan, ada yang orang apa nama Arab Badawi masuk dalam tu dia kencing, Nabi halang dia, jangan siapa duk kacau dia, biar dia kencing sampai habis. Pasal apa Nabi suruh kencing sampai habis? Situ tu disebabkan beberapa hikmah, di antaranya cerdiknya Nabi SAW, kalau hampa piligan dia lagi bersepah ayat kencing merata dalam masjid. Biar pergi dia kencing situ bagi habis. Dia habis tentu sekali lagi kita pergi kambuh buang, ambil korek buang dia yang najis tu. Sama juga, maka hari ni pun najis apa pun kotor, benda boleh kambuh selesai. Tu zaman Nabi pasiak. Kita tak boleh buat, pasal kita lantai elok dengan kapet apa semua duk buh, tu jenah beratus tok siap. Tok siap maki je, oi jangan buat pasal. Maka nak buat lagu mana? Pakai kain. Orang kata apa? Kain sapu tangan. Kalau ada contoh tisu kat contoh tu, contoh terkeluar betul-betul keluar kahak tu, buat je nak ni contoh keluar tu, berhenti saat bacaan Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh, Ustaz, tisu pun tak ada, kain pun tak ada, maka pakai apa? Pakai hujung ekor serban ataupun hujung kain daripada lengan baju. Lengan baju siapa? Lengan baju sendiri, jangan lengan baju kawan. Ini pun satu hal juga. Dengar tak habis, dengar lena. Kok ambil lengan baju kawan. Kok tarik lagu tu. Satu hal juga. Tumuk taubat, tumuk lansah tu. Pakai lengan baju kita ataupun hujung serban, kan kadang-kadang orang pakai serban tu, ambil tu tak tepi, ataupun ambil baju lipat ke sikit ke, bagi orang tak nampak, bagi habis selesai semayang. Sebab keluar dah, bukan boleh duduk telan, bukan boleh duduk ludah apa pun tak tahuan. Maka itu cara dia. Maka yang ni pun macam mana nak buat, tengok pada keadaan. Kalaulah dibuang segera tik tersebut, tak apa. Contoh ni kan boleh, tak apa. Kalau kata tak ada kesan ataupun tak bagi apa-apa pada anggota tubuh badan tu, dengan syarat cepat dan hilang dengan betul. Tolak pi tengok daripada hak tinggal seketui, berseret sampai tang ni. Berseret sampai tang ni. Boleh tak boleh? Terang-terang dah tak sah bayang dia tu, dia pun kena keluar pi, kita kena terus naik ganti dia jadi imam, jadi kes yang nombor 2 tadi. Sebab tu hukum fiqh ni dia kena tengok pada keadaan dan bagaimana kita ni. Sebab tu kadang-kadang walaupun kita buka tengok nampak seketui, nampak basah, dia kan tik jejak kan, baru-baru ni contoh basah. Basah tu pun tak boleh juga, dah kita nampak daripada kesan daripada najis tersebut. Maka kena tengok keadaan dan tengok bagaimana yang perihal yang berlaku. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada. Muslimat lagi tak ada. Muslimin tak tanya.
Dan minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. Tuan mati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung pada bahasan yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi rabbana zidna ilma wa sa'na fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna min fi qulubi ibadik wa zidna fi ayuni waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati minal muqarrabin ya katsiran wa ya hasana fi awli yawmin min mithal qa'iman bila zawal lakal hamdu laka minna wa lakal syaraf wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang liuk boleh telan selagi mana tak keluar.